nadaku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Ayuh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi dikurniakan nafas, kita masih lagi dikurniakan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai tanda bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sentiasa melakukan amalan-amalan yang baik. Yang mana kita kena ingat setiap masa, setiap saat, setiap minit, bila-bila sahaja Allah Subhanahu wa taala boleh menarik balik nikmat-nikmat yang ada pada kita, dan kita tidak tahu bilakah nyawa kita akan ditarik. Jadi hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa beristighfar, sentiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz berkenaan perbincangan mengenai dengan akhlak dengan topik adab dengan Al-Quran, dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, topik yang kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan akhlak adab dengan Al-Quran, dan yang akan mengupas topik kita pada pagi ini iaitu Al-Fadil, Pegawai Agama Islam Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak, iaitu Ustaz Abdul Rahim Rashid. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Ini kali pertama Ustaz hadir di program Tanya Ustaz, Ustaz? Ya, kali pertama dah. Masya-Allah. Nampak segak Ustaz Ya, bila Ustaz berlepas Ustaz daripada Sarawak? Semalam. Masya Allah. Jadi Ustaz bersemangat nak mengupas topik kita pada hari ini berkenaan dengan akhlak adab dengan Al-Quran, dan kita pun tak nak membuang masa Ustaz. Kita nak terus kepada mukadimah kita pada pagi ini berkenaan dengan adab dengan Al-Quran. Namun kita nak menelusuri dulu Ustaz sejarah bagaimana Al-Quran ini diturunkan, bagaimana Al-Quran ini dikekalkan dan disebarkan sehinggalah kepada kita pada tahun 1445 Hijrah ni Ustaz. Jadi mungkin para penonton ramai yang dah tahu dah benda ni, tapi kita nak ulang kaji dan kita refresh balik berkenaan dengan topik Al-Quran ni Ustaz. Dipersilakan Al-Fadil. Ya, terima kasih Da'i Fahmi di atas cetusan yang sangat indah pada pagi ini. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kru penerbitan Tanyalah Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Da'i Fahmi tadi, sesungguhnya bagaimana kita mengetahui Al-Quran ini adalah sangat rapat di dalam kehidupan kita. Namun setakat manakah kedudukan kita di dalam kemuliaan Al-Quran itu? Jadi sebab itulah apabila kita menjadi asas kepada keimanan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, allazina yu'minuna bil ghaib. Maknanya apabila ciri-ciri orang yang beriman itu ialah dia beriman kepada benda yang ghaib, benda yang sifatnya tidak nampak. Termasuklah di dalam kisah yang berkaitan dengan penurunan Al-Quran ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Maknanya disebutkan bahawa sesungguhnya inilah kitab yang mulia di satu tempat yang tersimpan, terpelihara,
iaitu di dalam Lauh Mahfuz. Maknanya Al-Quran ini yang telah menjadi rahsia kepada penciptaan alam ini telah tersedia di Lauh Mahfuz sejak sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya Al-Quran ini daripada Lauh Mahfuz turunnya ke Baitul Izzah, iaitu bumi yang pertama ini, diturunkan pada satu malam yang sangat mulia, iaitu malam yang menjadi rahsia segala malam yang dinamakan Malam Al-Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Dan itulah sejarah kemuliaannya malam Al-Qadar ini apabila diturunkan Al-Quran ini daripada Lauh Mahfuz kepada malaikat Jibril alaihi salam, dan disitulah tersimpannya apabila dimakamkan di dalam Al-Quran. Kalimah yang digunakan ialah anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah di dalam ayat yang lain. Maknanya disitulah kita melihat bagaimana mulianya malam itu disebabkan dengan penurunan Al-Quran. Dan seterusnya apabila berlakunya penurunan daripada Baitul Izzah ini, daripada langit yang pertama ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah bermulanya penurunannya, sehinggalah ada yang disebutkan 23 tahun, ada yang dikatakan 20 tahun, dan tetapi yang muktabarnya ialah 23 tahun, dan ada juga pandangan mengatakan beberapa tahun dalam tempoh 20 tahun ke 25 tahun ini. Dan disitulah kita memahami bahawa Al-Quran ini apabila diturunkan, ianya menyempurnakan penurunan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Sadaqallahul azim. Yang mana kitab ini yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digunakan perkataan nazzala di situ. Tadi anzala diturunkan secara jumlah dalam bilangan yang besar daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan apabila diturunkan sedikit demi sedikit berdasarkan peristiwa dan sejarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digunakan perkataan nazzala. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Dari segi bahasa pun sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita bagaimanakah permulaan yang baik kepada satu sejarah yang sangat agung penurunan Al-Quran ini. Dan penurunan ini telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terbaik berbanding dengan nabi-nabi yang sebelumnya, dan juga menjadi syariat yang terbaik berbanding dengan syariat-syariat yang sebelumnya. Dan begitulah, dan disitulah bermulanya sejarah penurunan Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, diperdengarkan wahyu ini kepada para sahabat, dan diperintahkannya kepada para sahabat untuk menghafaz wahyu-wahyu ini. Dan bukan sahaja wahyu ini diperintahkan untuk dihafaz dan ditulis seterusnya. Dan pada ketika itu, sebagaimana yang kita ketahui, penulisannya pada awal sejarahnya ditulis pada material ataupun benda-benda yang berlainan. Di antara yang masyhurnya ialah pelepah tamar, daun-daun kulit-kulit kayu, di antaranya kulit-kulit binatang. Yang disebutkan tulang binatang ialah tulang rusuk dan tulang bau, kerana tulang rusuk dan bau ni dia ada ruang yang besar sikit. Kalau lebar, kalau guna tulang paru-paru tu mungkin dia kecil lah. Dia kecil untuk dituliskan ayat-ayat itu. Dan juga pada batu-batu pada ketika itu. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tertanya-tanya bagaimanakah penyusunan ayat ini, bagaimana ianya diturunkan, yang mana dahulu dan yang mana kemudian. Perlu kita ingat, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkongsikan wahyu ini kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan 3 perkara. Yang pertama ialah ditetapkan di manakah tempat surah ini. Yang kedua, di manakah tertib surah tersebut. Dan yang ketiga, di manakah kedudukan ayat-ayat ini diletakkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Sebab itulah kita melihat bagaimana Al-Quran ini telah dapat disempurnakan penyusunannya
Namun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pengumpulan tidak dapat dilakukan kerana disebabkan oleh material-material yang digunakan tadi, ada yang batu, ada yang tulang, ada yang pelepah tamarnya dan seumpamanya. Itulah yang menjadikan tidaklah dikatakan sukar. Pada ketika itu wahyu masih diturunkan dan masih lagi kulit ini pada sahabat yang ini dan itu dan berterabur pada ketika itu. Dan bermulalah pengumpulannya bermula pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di situlah kita melihat usaha ini berterusan dan sehinggalah pengumpulan dan penyusunan semula Al-Quran ini telah disempurnakan pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan sehinggalah lahir pada ketika itu Mushaf Utsmaniyah. Mushaf Utsmaniyah, dan di antara yang terkenal pada ketika ini ialah Resam Utsmani. Dan pada peringkat yang seterusnya, setelah selesai penyusunan ini, Mushaf Utsmaniyah ini, maka akhirnya wujud undang-undang Utsmaniyah pada ketika itu, iaitu di dalam penulisan Al-Quran. Di antara undang-undang yang masyhur ialah hanya Al-Quran Mushaf Utsmani sahaja yang boleh diedarkan untuk dibaca. Hanya Al-Quran Mushaf Utsmani sahaja yang boleh dibaca. Hanya Al-Quran Mushaf Utsmani Mushaf saja. Utsmani yang telah ditulis disempurnakan penulisannya. Apabila dikumpulkan para sahabat ketika itu, semua para hufaz dikumpulkan, dibentangkan semua ayat-ayat ini. Dan apabila dimuktamadkan, hanya Mushaf Utsmani sahaja. Dan di antara undang-undangnya ialah selain daripada Mushaf Utsmani ini hendaklah dibakar. Dibakar tujuannya tadi ialah untuk mengelakkan perselisihan, ya, silap faham dan seumpamanya, dan begitulah, dan tidak akan ada penulisan lagi selain daripada setelah dibentangkan di hadapan semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sejarah awalnya, sejarah Al-Quran yang diturunkan kepada kita, Ustaz. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz. Sedikit sebanyak berkenaan dengan kronologi bagaimana diturunkan Al-Quran, kemudian dikumpulkan dan dikekalkan sehinggalah kepada zaman kita sekarang ni pada tahun 1445 Hijrah. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan akhlak adab dengan Al-Quran yang akan dikupas oleh Al-Fadil Ustaz kita, iaitu Ustaz Abdul Rahim Rashid. Jadi insya-Allah kita tak nak membuang masa, kita nak teruskan lagi dengan mukadimah. Kita tak habis lagi mukadimah dia Ustaz tadi kan. Kita nak teruskan dengan mukadimah daripada Al-Fadil Ustaz kita, dipersilakan. Ya, terima kasih Naim Fahmi di atas alunan suara yang sangat merdu. Jadi itulah di antaranya kesan apabila undang-undang Saidina Uthman tadi, kerana di antara yang masyhur pada masyarakat Arab pada ketika itu ialah syair-syair Arab. Takut di antaranya nanti, takut keliru dikatakan syair itu juga adalah berupa ayat Quran. Jadi sebab itulah ianya perlu dimuktamadkan dan hendaklah dibentangkan di hadapan para sahabat sebelum dianya dimushafkan, ya, diwartakan sebagai Al-Quran pada ketika itu. Dan di situlah kita melihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maknanya ini adalah menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran ini penurunannya adalah satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ianya akan dipelihara. Di situlah kita melihat kadang-kadang kita mempersoalkan bagaimana diatur dan seumpamanya, dan ada dakwaan yang mengatakan sebab itulah dikatakan Al-Quran ini makhluk kerana ianya bukannya dibukukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya penurunannya adalah lengkap, tetapi perintah itu asasnya ialah tidak lari daripada apa yang telah dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam
pengumpulan, penyusunan sehinggalah sempurnanya Al-Quran itu kepada kita. Dan kalau kita melihat, ya, kalau kita kembali kepada sejarah tadi, di antara yang paling menarik, ya, yang pernah berlaku pada zaman Saidina Uthman juga ialah Kaabah pada sebelum zaman Saidina Uthman ini dikelambukan, ya, dilindungi dengan satu lapisan kain sahaja, iaitu kain berwarna putih. Dan pada zaman Saidina Uthman inilah bermulanya Kaabah ini mempunyai lapisan kedua pada bangunan Kaabah itu yang berwarna hitam. Dan dikatakan di situlah bermulanya, pada lapisan yang berwarna hitam itu mula diletakkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita melihat ada 12 ayat semuanya, dan termasuk ada 4 ayat pada setiap buku yang ditulis dengan khat sulus, ya. Di situlah kita melihat bermulanya kesan Al-Quran kepada binaan-binaan itu sendiri. Dan kalau kita melihat, kalau kita berbicara tentang rahmat Al-Quran ini, terlalu banyak, terlalu luas untuk kita bicarakan di dalam berbagai majlis ilmu dan seumpamanya. Dan begitulah, ya. Dan apabila kalau kita melihat semua ciptaan-ciptaan yang baru, ya, dan ini di atas muka bumi ini, semuanya ada manualnya. Betul. Semua ada manual. Panduan dia. Kalau kita beli motor, ada manualnya. Benar. Ya. Kalau dia rosak, macam mana, apa yang berlaku, apa simptom-simptomnya. Kalau kita beli handphone contohnya, maknanya ada yang apa? Buku manual dia. Buku manual je, panduannya bagaimana hendak menggunakan. Begitu juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manualnya ialah Al-Quran. Benar. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada engkau Alkitab kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibyanan likulli syai', penjelasan untuk setiap perkara. Bagaimana diciptakan binatang itu, sebagaimana firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimanakah unta-unta itu dijadikan? Dan ayat ini digunakan afala taqilun, afala tazakkarun, afala yubsirun, supaya kita berfikir segala-galanya tentang penciptaan alam ini, ya, bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana ia berfungsi, termasuk diri kita, ya. Manual untuk diri kita. Al-Quran menciptakan bagaimana jenis manusia yang rosak, bagaimana jenis manusia yang baik. Begitulah seterusnya. Apakah punca-puncanya? Segalanya ada di dalam manual ini yang telah sempurna diturunkan kepada kita. Itulah rahmat Al-Quran. Dan kalau kita memerhatikan rahmatnya Al-Quran ini dikongsikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan, dianugerahkan kepada kita, mulianya Al-Quran ini kepada setiap yang membacanya. Yang kita tidak faham pun apabila membacanya, disebutkan, Masya Allah, terlalu banyak ganjarannya, banyak sandaran-sandaran nas-nas yang menunjukkan betapa mulianya Al-Quran ini. Kita ambil contoh, ya. Kalau kita lah manusia ini, kalau kita bergaduh dengan orang, kalau kita dengar nama musuh kita, kita benci seseorang tu, kita dengar nama pun kita tak mahu dah. Kita tak mahu dah dengar nama dia. Tak mahu dah. Tetapi Al-Quran ini, Allah Ta'ala menceritakan setiap perihal musuh-musuhnya. Setiap apa yang ada pada musuh-musuhnya tadi diceritakan apa yang dilakukan. Ya. Kita ambil contoh. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Allah Ta'ala sebut nama mereka dan cerita apa yang mereka lakukan. Tetapi apabila kita membacanya, walaupun nama ini adalah nama musuh Allah, ya, apabila kita membaca, menyebut nama ini, kita dapat ganjaran. Bayangkan ayat yang saya bacakan tadi sudah ada 15 huruf. Kalau satu, di dalam hadis Nabi itu disebutkan satu huruf itu 10 kebaikan, kita sebut nama musuh Allah ni sudah ada 150 kebaikan di situ. Itu sebut nama musuh Allah ini. Saya yakin, walaupun nama itu dalam Al-Quran, selama saya hidup, saya belum lagi jumpa orang letakkan nama anak dia Qarun, nama anak dia Fir'aun dan seumpamanya. Tapi kita sebut nama tu, dapat pahala. Dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak ceritakan kepada kita betapa rahmatnya Al-Quran itu, betapa indahnya Al-Quran itu. Tidak ada pengecualian. Mana ada Allah Ta'ala bagi tahu dalam kita, engkau orang baca hal lain, cerita hal syurga, dapat pahala.
Jangan sebut nama musuh-musuh aku tak mau dengar. Kau baca boleh tapi tak dapat pahala. Tak ada. Benar. Maknanya itulah maha kayanya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan kepada kita Al-Quran. Dan itulah dia, segala-galanya yang berkaitan dengan Al-Quran ini menjadikan sesuatu itu terbaik. Turunnya pada malam Lailatul Qadar yang dirahsiakan menjadikan malam itu terbaik berbanding dengan 1000 bulan. Ramadan mulia, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Benar. Apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Quran. Benar. Menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang paling agung, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jadinya kita ini umat yang terbaik kerana apa? Telah diturunkan Al-Quran kepada kita. Benar. Itulah dia. Bagaimana, di manakah kedudukan kita di dalam kemuliaan ini? Dan adakah kita selayaknya mendapat kemuliaan ini? Itulah yang akan kita bincangkan insya-Allah, ya. Adakah selayaknya kita ini mendapat kemuliaan itu atau sebaliknya? Dan adakah kedudukan kita ini layak untuk mendapat itu, dan apakah yang perlu kita lakukan untuk kita mendapat kebaikan rahmat daripada Al-Quran ini, insya-Allah. Kita akan sama-sama kongsikan seterusnya, insya-Allah. Masya-Allah, sangat terbaik mukadimah daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita lihat isu yang terkini Ustaz. Ya. Isu yang terkini berkenaan dengan provokasi daripada Barat yang membakar Al-Quran, yang sengaja mencetuskan kemarahan kepada umat Islam seluruh dunia. Jadi apakah tindakan ataupun yang boleh kita sebagai umat Islam lakukan untuk menunjukkan contoh, untuk memberikan contoh kepada provokasi sedemikian? Silakan. Ya, terima kasih di atas soalan yang satu isu yang berterusan sebenarnya. Benar. Ya, daripada zaman ke zaman. Dan kalau kita melihat dalam majalah Times, dalam salah satu artikel menyebut dalam tempoh 150 tahun lebih 60,000 penulisan yang dikeluarkan untuk memburukkan Islam, dan khususnya di antaranya yang banyak dituliskan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana usaha untuk melemahkan Islam ini, kerana mereka ini, golongan kafir ini, golongan yang tidak beriman kepada Allah ini, mereka tahu bahawa kekuatan kita adalah Al-Quran. Jadi kalau kita melihat, kalau disebutkan tadi provokasi di antaranya ialah dibakar Al-Quran itu. Betul. Ya, dibakar Al-Quran itu untuk tahun ini saja dah masuk 5 kali dah. Betul. Ya. Dan kita hendaklah melihat isu ini, apakah tujuannya perkara itu dilakukan, dan apakah yang perlu kita laksanakan dalam kita menangani perkara ini. Dan kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada' azahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Yang mana ayat ini menyebut, dan jangan kamu mengikut kehendak, mengikut telunjuk kaum kafirin dan munafikin. Golongan kafir dan munafikin ini, wada' azahum, dan jangan kamu hiraukan celaan mereka, hinaan mereka. Dan berserahlah kamu kepada Allah, wa tawakkal 'ala Allah, dan berserahlah kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi di situlah kalau kita melihat, kalau kita fokus kepada isu pembakaran Al-Quran yang tidak ada hentinya, contohnya ya, berlaku di barat dan seumpamanya. Pada pandangan pribadi saya, kalau sekiranya dia hendak memusnahkan Al-Quran, dia tidak bakar satu. Dia akan bakar satu kontena dan seumpamanya, kan? Apakah tujuannya? Banyak di dalam akhbar dituliskan di situ, di media-media masa. Tujuannya ialah untuk menimbulkan kemarahan umat Islam. Benar. Provokasi itu bertujuannya untuk merendahkan moral kita. Benar. Di situlah kita melihat betapa pentingnya. Apakah tindakan kita? Bukannya tak boleh marah, ya. Kemarahan itu penting. Rasa tidak puas hati itu penting untuk kita menunjukkan betapa cintanya kita kepada Al-Quran. Tetapi kita perlu ingat bagaimanakah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita melihat kemarahan ini apabila dalam timbulnya isu, apa yang kita selalu lakukan? Pertama sekali kita akan tunjuk perasaan.
Kalau di negara mana berlakunya pembakaran itu, kita akan lepas solat Jumaat, kita pergi ke kedutaan itu, kita tunjuk perasaan, kita hantar memorandum tak puas hati. Kita print bendera negara dia banyak-banyak, kita bakar balik. Itu yang kita buat selalunya. Tapi adakah sejauh manakah perkara itu? Dia bakar lagi, kita bakar lagi bendera dia, kita tunjuk perasaan lagi. Tidak berkesudahan. Ini yang dia mahu sebenarnya. Mereka hendak melihat umat Islam marah. Ya. Kalau kita melihat bagaimana kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maknanya apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini apabila dia memeluk Islam, seorang yang sangat kuat kemarahannya, apabila lembut hatinya, kerasnya Umar ini seorang yang pernah menanam anaknya hidup-hidup. Bayangkan, lembut hatinya disebabkan oleh Al-Quran. Apabila dia mendengar Al-Quran yang telah dibacakan oleh adiknya Fatimah pada ketika itu. Maknanya Sayyidina Umar ini apabila dia memeluk Islam, bukannya Umar ini menjadi seorang yang tidak pemarah, tetapi kemarahannya ditujukan kepada benda yang betul. Benar. Jadi kalau kita melihat kepada isu ini, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita kembali kepada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Apabila kita hendak menyelesaikan perkara itu dengan hikmah kita, dengan lemah lembut kita, mau'izah dengan kebijaksanaan kita, dengan kebaikan kita. Pernahkah kita dalam ramai-ramai kita yang menganjurkan perhimpunan tak puas hati ini, program tak puas hati ini, tak bolehkah kita kalau kita jom kita solat hajat ramai-ramai, kita doakan dia memeluk Islam. Masya Allah. Kita doakan, kita sebut nama dia, ya Allah berilah hidayah kepada orang yang membakar Al-Quran ini. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi jangan kita layan, kerana tujuan mereka memang untuk melihat kita marah, melihat kita mengamuk. Kita tak ada kaitan pun, tetapi ada kalanya tindakan kita ini lebih membahayakan rakan-rakan kita Muslim di negara berkenaan. Jadi sebab itulah pentingnya apabila kita menangani cabaran ini, perlu kita ingat bahawa kita perlu bina kekuatan diri kita. Adakah kejadian itu menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran, menambahkan penghayatan kita kepada Al-Quran? Cukuplah kita marah dari efek fizikal saja, tetapi tidak menjadikan kita lebih rapat dengan Al-Quran. Jadi itulah pentingnya. Secara konklusinya, hendaklah kita membina kekuatan kita, kerana provokasi ini akan berterusan sampai ke hari kiamat. Tetapi sejauh manakah diri kita ini dapat menjadi seorang insan yang mengambil manfaat daripada Al-Quran itu, dan Al-Quran ini sebagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimanapun dibakar, dianya akan tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ini macam mana? Itulah pentingnya kita membina kekuatan diri kita di dalam isu-isu seumpama ini, insya-Allah. Jadi sebagaimana maksud Ustaz tadi, kita tindakan kita adalah kita melayani provokasi ini dengan adab dan juga hikmah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang memusuhi Islam ini akan menjadi saudara-saudara kita sebagai sahabat orang Islam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan akhlak, adab
dengan Al-Quran yang dikupas oleh Al-Fadil Ustaz kita, iaitu Ustaz Abdul Rahim Rashid. Jadi, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita telah pun mendengar sedikit sebanyak tentang penurunan Al-Quran dan bagaimana untuk kita melayani provokasi-provokasi yang diadakan oleh pihak-pihak yang tertentu berkenaan dengan pembakaran Al-Quran dan sebagainya. Namun kita tak nak membuang masa, kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada penonton kita, daripada Facebook soalannya, daripada saudari Masrifah Nur Jama'in. Soalannya, bagaimanakah adab seseorang apabila membawa kitab Al-Quran? Bagaimana cara memegang yang betul agar kita sentiasa menghormati Al-Quran tersebut? Terima kasih kepada saudari Masrifah Nur Jama'in atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. Ya, terima kasih Da'i Fahmi. Ya, terima kasih Masrifah Nur Jama'in di atas soalan yang telah dikemukakan kepada kita, insya-Allah. Maknanya apabila dilihat bagaimanakah kaedahnya untuk kita membawa Al-Quran dengan cara yang sentiasa kita menghormati kitabullah, kalamullah ini, maknanya ianya bagaimana kita melihat secara subjektif dulu bagaimanakah penghormatan dalam konteks kita. Ya, disebutkan ada yang menghormati dengan cara itu, begini dan sebagainya. Dan secara umumnya untuk kita menghormati Al-Quran ini, di antara yang tertingginya ialah la yamassuhu illal mutahharun. Kita hendaklah dalam keadaan yang bersuci. Kalau kita kembali kepada membawanya tadi, membawa juga hendaklah dalam keadaan kita suci. Daripada hadas ketika kita membawanya. Dan membawa ini hendaklah kita tahu apabila kita meletakkannya di dalam beg, itu dikira membawa. Contohnya kalau kita letak dalam troli, itu tidak dikira membawa, Ustaz. Macam contohnya apabila kita naik bas. Kita naik bas, contohnya kita bawa, kita letak di bahagian bawah bas itu, kemudian kita beritahu driver, abang, ada air sembayang tak? Saya ada bawa Quran ni. Teruk tu, macam tu. Dia tak adalah macam tu. Itu tak dikira membawa, ya. Itu dah dikira sebagai mengangkut. Mana mengangkut dan seumpamanya. Kalau macam dalam hukumnya macam kita menolak ketika tawaf dan seumpamanya, kita perlu pastikan apakah yang dimaksudkan dengan membawa itu. Kalau dalam konteks masyarakat kita, yang beradabnya membawa, selalunya seperti ini, ya. Seperti ini, kita angkat sikit. Kalau kita bawa macam ni, selalunya macam kita bawa fail, kita nak pergi mesyuarat, kita bawa tab dan seumpamanya, ya. Kita lihatlah, kita ambil contoh. Contohnya apabila dalam majlis pertunangan, perkahwinan dan seumpamanya, bagaimana hantaran-hantaran itu dihantar, dihias dan seumpamanya. Contohnya macam kita ambil contoh seperti cincin. Cincin ni besar ni je, kita ambil letak dalam poket pun boleh. Kita pergi ke rumah orang tu, saya nak meminang anak pakcik, nah ini cincinnya. Bagaimana rasa orang yang menerima cincin itu? Mesti dia rasa, tak ada adab orang ni, kan? Benar. Dia tak tahu adat. Di antara yang top sekali untuk hantaran Ustaz ialah Al-Quran ini. Bagaimana Al-Quran itu dihantar? Benar. Diletakkan di atas talam. Benar. Lebih berat sebenarnya, tetapi nak tunjukkan penghormatan tu. Tapi orang yang bawa tu pun dengan pakaiannya, dia tak pakai pakaian yang lebih kurang seluar pendek dan seumpamanya. Dia pakai pakaian sukan pun orang, apa dia ni tak pakai ni. Maknanya simbol penghormatan itu adalah subjektif. Tetapi dalam konteks kita, apa-apa bentuk membawa yang menunjukkan kita menghormati Al-Quran itu. Ada di dalam kitab-kitab disebutkan diangkat di bahu. Ada sesuatu kaum, sesuatu bangsa, penghormatannya sesuatu itu apabila ianya dihormati, ianya diletakkan di bahu dan seumpamanya. Kalau kita kena letak kat bahu, Ustaz. Letak kat bahu. Ada itu, tetapi di situlah kita melihat. Tapi kalau masyarakat kita, kalau kita contohnya kita menyebut kepada tinggi misalnya, diletakkan tinggi, boleh jadi itu menjadi satu sindiran. Macam ada sukan kita bawa macam ni, tinggi tu Quran tu, tetapi ianya menjadi satu permainan. Jadi adakah itu satu penghormatan? Maknanya bagaimanakah kaedah yang
diyakini kita melihat itu adalah satu penghormatan. Maknanya kalau dalam konteks kita bawa macam ini, kita letakkan di tempat yang mulia, dan kalau kita membawanya di dalam beg, pastikan ianya tidak ditindih. Dia letak-letak, mana Quran aku ni, cari, buka di kita punya laptop, iPad, Quran kat bawah sekali. Rupanya renyuk lama tak dibuka. Jadi di situ, adakah kita ini tergolong di dalam golongan yang beradab dengan Al-Quran? Jadi maknanya kedudukannya kalau berada di dalam beg, bagaimanakah keadaan kita membawanya? Kalau kita letak di dalam beg kita, beg kargo misalnya, letakkan di bahagian yang atas yang kita atas sekali contohnya. Itulah caranya untuk kita menzahirkan hormat kita, ihtiram kita kepada Al-Quran untuk soalan yang pertama ini. Wallahu a'lam. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak pergi ke soalan yang seterusnya daripada Rohaya Arifin berkenaan dengan soalannya, adakah masa kita mengaji Al-Quran kita mesti menutup aurat? Bagaimana pula jika di rumah bersendirian? Perlukah sekurang-kurangnya memakai tudung? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Rohaya Arifin atas soalan yang sangat baik berkenaan dengan perlu tak kita menutup aurat Ustaz walaupun berada di rumah, kena tak pakai tudung kalau kita nak baca Al-Quran ini? Silakan. Ya, terima kasih Dai, terima kasih saudari Rohaya Arifin di atas soalan yang sangat bernas ya. Adakah masa kita mengaji Al-Quran kita mesti menutup aurat? Kalau kita melihat hukum secara umumnya, dalam ibadah kita ada dua ibadah sahaja yang memerlukan mensyaratkan untuk mencapai sahnya ibadah itu, ialah kita menutup aurat, iaitu solat dan tawaf. Ya. Untuk ibadah-ibadah lain, ianya berstatus etika kita, adab kita, termasuklah membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi apabila soalan ini ianya bersendirian di rumah ya. Bersendirian di rumah ini di tempat yang tertutup dibolehkan. Maknanya dia tak menutup aurat dan seumpamanya, maknanya dia tak pakai tudung, bersendirian di rumah macam mana? Kalau dia nak tidur, dia nak baca ayat kursi kan, lepas tu baca pakai tudung Allahu la ilaha illallah, lepas tu buka balik baru tidur. Dia Islam ini tidaklah sampai menyusahkan sampai begitu sekali ya. Tapi maknanya dibolehkan. Diharuskan. Maknanya tidak ada menjadi masalah. Maknanya apabila kita membaca Al-Quran ini ketika kita bersendirian, maknanya tidak perlu menutup aurat. Maknanya ia dibolehkan. Dalam bab menutup aurat ini sebenarnya dalam hukum yang lain. Tetapi dalam bab Al-Quran ini dia lebih kepada adab sebenarnya. Penghormatan kita kepada Al-Quran itu sendiri. Tetapi kalau dia keluar daripada rumah, dia maksudkan ini soalan ini di dalam rumah. Saya keluar Ustaz tapi sendiri. Itu terdedah dengan orang lain dan seumpamanya. Lepas tu saya baca Quran kat tengah shopping kompleks Ustaz. Bolehkah saya tak pakai tudung? Itu dah lain dah. Baca Quran tu satu bab, bab menutup aurat ini adalah dalam satu bab yang lain. Wallahu a'lam. Penjelasan yang sangat jelas daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Abdul Karim Sufian. Soalannya, mohon pencerahan Ustaz mengenai amalan mencium kitab suci Al-Quran selepas membacanya. Adakah ianya dibenarkan dalam syariat Islam? Jazakallah khairan kathiran. Terima kasih kepada saudara Abdul Karim Sufian atas soalan yang sangat baik, iaitu amalan Ustaz, amalan mencium Al-Quran selepas membaca Al-Quran. Adakah ianya dibenarkan dalam syariat Islam? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih saudara Abdul Karim di atas soalan ini tadi. Ya, amalan ya yang selalu selepas kita membaca Al-Quran ini kita cium Al-Quran ini ya, selalu kita buat macam tu dan sebagainya. Adakah ianya dibenarkan di dalam syariat Islam? Kalau berdasarkan kepada kitab Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ianya adalah dibolehkan, bahkan disunatkan, kerana itu adalah amaran para sahabat dan salafus soleh. Itulah di antaranya. Maknanya kerana perbuatan itu ialah perbuatan untuk kita melambangkan kecintaan kita kepada kalamullah, untuk kita memuliakan kalamullah sebagaimana pada soalan yang sebelumnya. Maknanya bagaimana kita menyayangi sesuatu itu, kita akan cium. Kalau kita handphone kita jatuh, ya Allah, kita ambil. Kita cium handphone kita kan. Jadi maknanya itu rasa bukan setakat cinta, itu bukannya sayang biasa-biasa tu. Maknanya kita betul-betul sayang.
Cium ni merujuk pada satu benda-benda yang memang kita sayang lah. Maknanya merujuk Al-Quran ini ianya dibolehkan. Maknanya bahkan itulah yang menunjukkan pengihtiraman kita, ihtiram kita kepada sebagai satu simbolik sayangnya. Simbolik rasa sayangnya. Maknanya kau baik-baik, aku tengok dia ni kalau dengan handphone ni dia cium ni, kalau ni kau jangan pegang handphone dia. Macam itulah kita dengan kalamullah ini, kitabullah ini secara fizikalnya diharuskan, dibolehkan, bahkan disunatkan untuk kita menciumnya. Ianya termasuk di dalam adab-adab untuk kita memuliakan Al-Quran kalamullah itu sendiri. Masya Allah, betapa besar mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, iaitu Al-Quran ini, untuk kita layan dengan adab yang begitu tinggi, Ustaz, ya. Betul. Masya Allah. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Ayuh, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan akhlak adab dengan Al-Quran, yang dikupas oleh Al-Fadil Ustaz kita, iaitu Ustaz Abdul Rahim Rashid. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Ustaz dah bersedia, ya? Ya, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi kita akan raihkan soalan daripada penonton kita, daripada saudari Rosmahizan Abdullah. Soalannya, adakah dikira tidak beradab dengan Al-Quran bila kita membaca Al-Quran sambil memasak, sambil baring, tanpa membaca isti'azah, basmalah dan tanpa mengambil wuduk? Dan yang kedua soalannya, di rumah keluarga saya ada banyak Al-Quran yang sudah usang dan koyak. Apakah kaedah terbaik untuk melupuskannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Rosmahizan Abdullah di atas soalan yang sangat baik. Jadi Ustaz, kita pergi kepada soalan yang pertama. Adakah dikira tidak beradab dengan Al-Quran bila kita membaca Al-Quran sambil memasak tanpa kita baca isti'azah? Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih di atas soalan, ya. Rosmahizah Abdullah, ya. Betul. Adakah dikira tidak beradab dengan Al-Quran apabila kita membaca Al-Quran dengan memasaknya, apapun perbuatan kita, tidak dengan ta'awuznya, dengan isti'azahnya, dengan basmalahnya, dan tanpa mengambil wuduk? Maknanya inilah di antara adab-adab utama yang perlu kita patuhi sebenarnya. Apa tujuan kita membaca Al-Quran? Ya, itulah yang perlu kita renungkan. Kita membaca Al-Quran ini ialah untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dapat kebaikan. Benar. Tetapi apabila kita mengabaikan adab-adab ini, adakah kita akan mendapat kebaikan itu? Kita letakkan di antara yang disunatkan kepada kita, kita ambil lah yang selalu kita sambil lewa ambil, membersihkan mulut contohnya. Kita membaca dalam keadaan suci, sedangkan yang disebutkan kepada kita ialah la yamassuhu illal mutahharun, ya. Tidaklah kamu boleh menyentuhnya, melainkan tidak boleh disentuh Al-Quran ini melainkan golongan-golongan yang telah disucikan. Yang telah disucikan ini, maka barulah mereka ini dibolehkan untuk menyentuhnya. Kalau secara umumnya kepada soalan tadi, adakah kita dibolehkan, tidak beradabkah? Memang jawapan dia kurang beradab. Takut-takut kita ini tidak mendapat kebaikan daripada Al-Quran itu sendiri. Benar. Dan di antara adab yang paling tingginya ialah kita membaca ini, niat kita hendaklah diikhlaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita membacanya, kita niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan utamanya. Kita nak jadikan Al-Quran ini peneman kita apabila kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kebaikan, jiwa kita tenang. Dan apa lagi soalannya tadi ialah apabila membaca ta'awuz. Membaca ta'awuz contohnya, ya. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itulah tujuannya, peranannya ta'awuz. Supaya apabila kita membaca Al-Quran ini, beribadat ini, kita dilindungi daripada syaitan. Benar.
ada satu masalah apabila kita baca Quran ini. Kalau kita buat baca Quran ini tak macam kita buat benda lain. Kalau kita main game, kita tak ingat dah benda lain. Betul. Tetapi kalau kita baca Al-Quran, macam-macam kita ingat. Kita baru nak baca Quran, auzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Lampu tak tutup lagi. Yang ni tak beli lagi. Yang ni tak masak lagi dan seumpamanya. Jadi akhirnya Tidak ada fokus kat situ. tidak ada fokus. Kerana apa? Gangguan syaitan. Allah. Syaitan ini dia mengganggu kita apabila kita nak beribadah je, dia ganggu. Itulah pentingnya ta'awuz itu. Itulah pentingnya adab itu. Bagaimana syaitan ganggu? Kita kembali kepada adab yang utama tadi, niat kerana Allah. Benar. Kita baca, sepatutnya kita mendapat kebaikan daripada Al-Quran, rahmat. Kita pun baca, apabila syaitan ni bisik pada kita, kita baca, oh, cantik suara kau. Bagus suara kau ni, bukan macam yang tu. Akhirnya apabila kita membaca Al-Quran ini, Jadi riak. kita menjadi riak. Timbul apabila dalam kita membaca Al-Quran ini ayat tentang azab ni macam dosa jiran aku je ni. Ni orang taman aku je ni. Allah Akbar. Dia baca Al-Quran, dia menerakakan orang lain. Allah. Ya. Yang kebaikan tu semua dia punya. Jadi itulah masalahnya. Itulah bisikan syaitan. Kita kena ingat, syaitan ini ada kalanya bukan saja pekerjaannya untuk menyuruh kita melakukan kejahatan. Satu lagi kerja syaitan yang paling masyhur ialah supaya diri kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Benar. Itulah bahayanya. Itulah sebab itulah kita ini sering ditipu di dalam ibadah kita. Allah. Jadi sebab itulah pentingnya apabila kita menginginkan kebaikan daripada Al-Quran, kita patuhilah adab-adabnya. Barulah penghormatan inilah yang menjadikan rahmat berkatnya kehidupan kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Dan kalau kita pergi kepada soalan yang kedua tadi, soalan yang sangat baik, ya, tentang Al-Quran yang sudah usang, koyak. Ini kita tanya diri kita, saya tanya diri saya tanya Naif Fahmi, semua para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di rumah Rosmahizan saja, ya. Di rumah kita ada tak Quran yang telah rosak, tidak digunakan? Surah Yasin misalnya, kad jemputan kahwin. Kerana sekarang ni semua orang boleh create, buat kad jemputan dia sendiri, dia letak ayat Quran, kalender lama, ya. Adakah? Kalau ada yang sudah usang rosak ni, di mana kita nak hantar? Kalau kita seorang guru, soalan-soalan peperiksaan, buku-buku teks dan seumpamanya. Kalau kita jawatankuasa pengurusan masjid, ya, spanduk-spanduk, poster-poster, khutbah yang lama, Yasin Al-Quran yang koyak ini, di mana kita nak menghantarnya? Jadi inilah yang disebutkan sebagai persoalan kepada Rosmahizan ini tadi. Dan dalam penyelesaian kepada masalah ini, kita melihat kepada apa yang pernah diputuskan dalam muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Halal Islam Malaysia, yang telah bersidang untuk kali ke-30 pada tahun 1992. Maknanya apabila merujuk kepada masalah ini, apa yang diputuskan ialah bahawa Al-Quran yang rosak, koyak dan tidak boleh lagi dibaca dan bukan resam Osmani. Ini adalah selari bagaimana yang telah dilaksanakan pada zaman Saidina Osman tadi, hendaklah dilupuskan. Ini yang diwartakan di dalam fatwa ini tadi, ya. Dan kaedah pelupusannya ialah dibakar di tempat yang dikawal dan ditanam di tempat yang dikawal. Dibakar di tempat yang dikawal, ditanam di tempat yang dikawal. Dan kerja-kerja pelupusan ini hendaklah dipertanggungjawabkan kepada Urustia ataupun Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, kerana mereka ini adalah pihak berkuasa agama. Jadi sebab itulah, kita penting mengetahui perkara ini. Dan di akhir warta ini menyebut, dan dilakukan dengan cara tersembunyi demi mengelakkan salah faham orang ramai. Kita lihat kembali apa yang disebutkan tadi. Hendaklah dikawal, dibakar, dan ditanam di tempat yang terkawal. Apa tujuan dia? Supaya untuk mengelakkan fitnah, ya. Untuk mengelakkan fitnah. Apabila dibakar, contohnya orang kita ni suka viral, Ustaz, ya. Apa yang dia nampak, oh, engkau buat apa? Aku tengah bakar Quran ni. Dia pun ambil, ya. Kita pun ambil. Oh, macam mana cara dia? Kita ambil, kita rakam, ya. Durasi video tu 20 minit contohnya. Kemudian kita sebarkan, kita viralkan. Tujuan kita baik untuk konten dan seumpamanya, untuk berkongsi cara dan seumpamanya.
Tetapi kita tak tahu, dalam keadaan masyarakat kita malah membaca, dia jenis suka ambil sekerak-sekerak je. Yang durasi 20 minit tu dia tengok 20 minit. Ketika ini saya sama orang bakar Quran ni. Akhirnya timbul fitnah. Betul. Jadi sebab itulah hendaklah dikawal kaedah pembakaran ini. Dan disebutkan lagi ditanam di tempat yang dikawal. Ini pun janganlah, hendaklah dipastikan tempat itu tidak dilangkah, tidak akan ada binaan lain di atasnya, dan ini pun untuk menimbulkan fitnah dan seumpamanya. Tetapi kaedah menanam ini tidak lagi popular pada masa ini kerana isu kawalan tanah dan penggunaan tanah sangat tinggi. Di antara yang popular ialah melepaskan abu-abu Al-Quran ini ke laut. Itu di antaranya, ya. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh lihat di paparan kita di kaca televisyen sekarang ini berkenaan dengan kaedah pelupusan Al-Quran. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit tentang kaedah bagaimana dilepaskan Al-Quran itu ke laut, Ustaz. Silakan. Ya, apa yang sedang disaksikan ialah proses terakhir, iaitu melepaskan abu Al-Quran ini ke lautan. Dan apabila untuk proses melepaskan abu ke lautan ini, apa yang perlu kita lakukan ialah hendaklah kita melibatkan pihak berkuasa maritim. Mana-mana pihak yang terlibat, kerana agensi-agensi ini mereka mempunyai kepakaran tentang laut. Pertama sekali, aspek keselamatan yang menjadi keutamaan, dan mereka ini sangat pakar di dalam isu-isu yang berkaitan dengan laut, isu trend air, ya, dalam, ya, ceteknya laut dan pasang surutnya dan seumpamanya, di manakah laluan dan di manakah bukan laluan. Dan ini juga untuk mengelakkan berlakunya isu-isu akidah. Itulah yang pentingnya. Apabila kita melaksanakan proses ini, bukan hanya membakar, hendaklah dipastikan sehingga ke akhirnya proses ini dapat disempurnakan, dilaksanakan. Jadi sebab itulah kita ambil contoh tadi, pernah sekali apabila kita melaksanakan program, ya, untuk melepaskan abu ke lautan ini, sebagaimana yang sedang disaksikan. Saya rasa masa tu agak jauh lah dari lautan. Apabila saya bertanya kepada ketua maritim itu, dia memberitahu bahawa bolehkah kita lepaskan di sini. Kemudian mereka berkongsi, sekiranya dilepaskan di sini, Ustaz, abu-abu ini akan balik semula ke darat. Jadi mereka lebih tahu bilakah masanya air itu surut dan dia akan pergi ke lautan misalnya. Masya-Allah. Mereka lebih mengetahuinya. Dan kita bukannya boleh hari ini kita dah ada abu, esok nak ke laut, tak boleh. Mereka pun tahu bila lautan ini bergelora dan seumpamanya. Mereka sangat pakar tentang kaedah-kaedah ini. Dan sebab itulah untuk kita melihat secara keseluruhan kaedah-kaedah ini, maknanya ianya melibatkan semua pihak, bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa agama sahaja. Betul. Kerana sangat perlu kepakaran seperti yang saya sebutkan, maritim tadi, bagaimana untuk melupuskan benda-benda. Mungkin kita hari ini berbicara tentang soalan tadi hanya berkisar di dalam bab lautan sahaja, tetapi banyak lagi isu-isu lain yang akan kita bincangkan, insya-Allah. Betul tu Ustaz. Jadi Ustaz, tadi kalau kita lihat tadi dekat paparan tadi berkenaan pelupusan Al-Quran, dibuang abu Al-Quran tu di kawasan laut dalam. Jadi bagaimana ataupun berapa tan, kita tengok tadi kapal tu kapal yang besar. Jadi dalam masa setahun berapa tan yang Al-Quran itu dilupuskan dan diletakkan di dalam laut, Ustaz? Tapi sebelum Ustaz nak menjawab soalan saya, kita nak berehat seketika, kita nak melabuhkan tirai di TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita masih lagi berbaki lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Dan suka saya nak ingatkan kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, topik yang sedang kita kupas pada pagi ini iaitu berkenaan dengan akhlak
adab dengan Al-Quran. Dan sebelum kita berehat tadi Ustaz, saya ada satu soalan yang saya nak tujukan pada Ustaz, iaitu kalau kita lihat sebelum kita berehat tadi, kita lihat kapal maritim melepaskan abu-abu Al-Quran di tengah lautan. Jadi saya nak tanya pada Ustaz, berapa tan setiap tahun yang Al-Quran ini dilupuskan Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih Da'i Fahmi. Untuk pelepasan abu Al-Quran ianya bergantung kepada bilangan yang dibakar. Kerana apabila dibakar dengan cara sempurna, insya-Allah abunya ataupun sisa pembakarannya tidak melebihi 1/4. 1/4. Tidak melebihi 1/4 sekiranya proses pembakaran itu betul. Maknanya dan secara puratanya yang telah dibakar dan juga yang dilepaskan abunya dalam sekitar 800 kg ke 1.1 tan setahun, dengan abu, dan dikumpulkan daripada seluruh tempat yang dipusatkan dan dibuang pada satu majlis lah. Kerana program pelepasan abu ini pertama sekalinya yang perlu diingat, ianya melibatkan hukum, melibatkan kesucian Al-Quran, dan ianya hendaklah diketuai oleh mufti negeri. Untuk sekiranya berlaku apa-apa, sekiranya berlaku perkara yang tidak dijangka oleh kita dan seumpamanya, dan untuk mengelakkan fitnah. Sebab itulah pentingnya mufti dan jawatan kuasanya hendaklah terlibat daripada pihak-pihak berkuasa ini. Ianya tidak boleh kita nak buat pandai kita saja. Sebab itulah Al-Quran ini untuk semua. Al-Quran ini adalah tanggungjawab semua. Maknanya kepakaran semua kita masih lagi diperlukan, ya. Banyak lagi dalam keadaan semasa teknologi, dalam keadaan tiada kawalan untuk menerbitkan apa bentuk teks Al-Quran ini, isu penghormatannya tetap sama. Jadi sebab itulah kita perlu memerhatikan di manakah kedudukan kita dalam menyumbang untuk kesucian Al-Quran ini. Jadi sebab itulah kita perlu perhatikan, insya-Allah, ya. Sejauh mana kita boleh menyumbang, kita kongsikan kepakaran kita yang masih lagi belum dapat ditangani, contohnya Al-Quran pada besi, contohnya untuk amalan mistik dia ukir Al-Quran pada keris misalnya. Kalau dibuang ke laut dalam 20-30 tahun lagi, anak-anak kita menyelam, ni daripada kapal lama ni. Akhirnya isu akidah ini akan berterusan sekiranya tidak ditangani. Benar. Belum lagi sekiranya kita melihat dalam isu yang berkaitan dengan Al-Quran pada kaca, dan banyak lagi material baru yang digunakan pada masa kini dan masa akan datang. Jadi sebab itulah ini adalah kaedah yang perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Jadi sebab itulah kepakaran dalam segala bidang amat diperlukan, termasuk di dalam kita memuliakan Al-Quran ini, insya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz, saya ada soalan tambahan Ustaz. Bagaimana contohlah kalau kita nak melupuskan Al-Quran, kebiasaannya kita akan hantar kepada tempat pelupusan, betul? Yes. Jadi sekiranya ada orang yang dia kata mungkin kawasan yang dia duduk tu agak jauh ataupun di pedalaman sebagai contohnya. Jadi dia dibakar sendiri, kemudian ditanam di tempat laluan Ustaz. Adakah dibolehkan? Dianya kembali kepada apa yang telah diwartakan di dalam fatwa tadi oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Maknanya ianya dibakar dan hendaklah ditanam di tempat yang tidak menjadi laluan. Yang tidak ada maknanya tempat itu kalau dalam bahasa kita tidak dikacau lah dalam bentuk binatang, tidak menjadi laluan dan seumpamanya, dan kita tahu. Jadi sebab itulah apabila kita nak melaksanakan proses memuliakan Al-Quran ini, membakar dan seumpamanya, jangan kita bakar dulu, lepas tu aku ni abu ni aku nak buat macam mana, kita dah tahu dah nak buat macam mana. Jadi itulah jadi itulah yang menjadi masalahnya. Tapi kalau kita nak memulakan proses yang berkaitan yang dengan memuliakan Al-Quran ini, melupuskan Al-Quran ini, kita kena fikir sampai habis macam mana aku nak buat sampailah ke penghujungnya. Itulah bagaimana kita nak menyempurnakan adab kita dengan Al-Quran ini. Jadi pastikan sekiranya kita nak tanam, kita pastikan tempat itu kita dah confirm betul-betul. Confirm. Memang tak akan ada orang tahu. Ini siap kita gazet. Kat sini aku letak Abu Quran ni, tak boleh buat jalan dekat sini. Besok dah tar jalan. Jadi dah esok dah tar dah. Jadi akhirnya timbul isu lain dan seumpamanya. Akhirnya kalau timbul ajaran sesat lagi, dia kata di sinilah tempat tersimpannya wahyu dan jadi akhirnya timbul isu akidah yang lain, dan itulah yang nak kita elakkan sebenarnya. Tapi apa yang utamanya ialah
adab untuk kita menghormati Al-Quran itu hendaklah menjadi keutamaan dalam apa-apa perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Benar. Sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Mas Niza. Soalannya, Ustaz, bagaimanakah adab bertalaki, yakni bacaan Al-Quran bersama guru dengan anak muridnya? Benarkah sekiranya membaca Al-Quran kita kurang beradab menunjukkan ayat-ayat Al-Quran dengan tangan, tetapi lebih beradab dengan menggunakan alat ataupun kayu? Terima kasih kepada Mas Niza atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. Ya, soalan ini yang berkaitan dengan bertalaki, ya. Al-Quran ini adalah antara kaedah-kaedah yang lama diamalkan oleh datuk nenek kita, ayah-ayah kita di kampung dan seumpamanya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan juga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Itulah yang menjadikan kita ini terbaik. Apabila Al-Quran itu terbaik, kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya, itulah yang menjadikan kita ini turut mulia kerana Al-Quran ini. Ini adalah kerana adab ini tadi. Dan apakah adabnya? Adabnya secara umumnya seperti adab kita menuntut ilmu, Ustaz. Ya? Maknanya hendaklah kita menghormati guru, tidak mempertikaikan dan seumpamanya, dan hendaklah membetulkan niat. Adab yang paling utama itu apabila kita melihat adab umum itu tadi, yang paling atas sekali ialah niatnya hendaklah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kerana lain. Benar. Aku nak dapat anugerah guru terbaik ni. Dia tak boleh. Apabila niat kita lari kepada kerana Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka takut-takut kita dapat apa yang kita nak itu, tapi kita tidak dapat kebaikan di akhirat. Semuanya kita nak dapat di dunia. Benar. Dan pelajar ni pun apabila nak belajar, hendaklah membetulkan, aku belajar ni, aku nak menghayati Al-Quran. Aku nak jadikan diri aku ini berakhlak Al-Quran. Aku nak dapat kebaikan daripada Al-Quran. Itulah adab bertalaki yang sebenarnya. Apabila kedua-dua pihak ini, guru ataupun murid ini, berpegang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah yang lain tu akan ikut. Macam kita tanam padi, insya-Allah lalang tu akan tumbuh free. Tapi kalau kita tanam lalang, takkan dapat padinya. Itulah mungkin analogi yang terbaik yang dapat saya berikan. Maknanya niat kerana Allah ini merangkumi segala-galanya. Segala kebaikan Al-Quran itu, rahmat Al-Quran, ya, kebaikan daripada hadis ini tadi. Maknanya kita akan mendapat kebaikan kerana kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk soalan yang kedua, menggunakan kayu tunjuk. Ini pun kaedah yang lama lah. Pada zaman itu mungkin belum ada laser penunjuk dan seumpamanya. Yang paling terkenalnya ialah kita gunakan kayu tunjuk ini. Maknanya dikatakan soalan ini tadi disebut adakah tidak beradab menggunakan tangan, itu tidak betul. Ya, maknanya guna tangan ini seolah-olah dia macam apabila baca tu dia tidak dapat menunjukkan secara spesifik, secara tepat. Lepas tu digunakan kayu tunjuk ini tadi. Kayu tunjuk itu biarlah yang suci. Betul. Janganlah kita makan sate malam tadi, berminyak sate lagi kita gunakan. Itu lebih tak beradab. Maknanya, ada yang gunakan bulu burung dan sebagainya, Ustaz. Untuk yang menggunakan binatang macam bahagian badan binatang ini, pastikan ianya suci. Jangan kita jumpa burung mati tengah jalan, kita ambil tulang dia, itu dikira najis, itu bangkai. Macam juga landak dan seumpamanya yang boleh kita gunakan ni. Itu pun tertakluk kepada syarat bagaimana kita mengambil bahagian binatang yang hidup dan yang telah menjadi bangkai. Maknanya isu kesuciannya di situ juga, Ustaz. Maknanya untuk soalan ini tadi, maknanya tidak ada timbul masalah menggunakan tangan sebenarnya, dan apa-apa yang hendak kita gunakan pastikan ianya suci dan hendaklah ianya tidak memberi mudarat kepada fizikal Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita berbalik kepada pelupusan Al-Quran tadi, Ustaz. Ya. Sebagai contoh, kalau kita nak melupuskan Al-Quran, biasanya kita akan hantar ke tempat pelupusan tersebut. Jadi kalau contoh yang mungkin saudara kita ni dia agak jauh daripada tempat pelupusan tersebut, adakah pejabat agama Islam daerah menerima
Al-Quran yang sudah osang ni, Ustaz? Tapi sebelum Ustaz nak menjawab, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, iaitu topik akhlak adab dengan Al-Quran. Baik, sebelum kita berehat seketika tadi, saya mengajukan soalan kepada Ustaz berkenaan dengan boleh tak kita menghantar Al-Quran yang dah rosak ataupun yang dah usang ini ke pejabat daerah, pejabat agama daerah, kalau kita tak mampu untuk pergi ke tempat pelupusan. Ustaz, silakan. Ya, terima kasih Dai di atas soalan itu tadi. Kalau berdasarkan kepada warta fatwa yang saya sebutkan tadi, hendaklah menjadi tanggungjawab pejabat agama Islam, ya, Jabatan Agama Islam negeri-negeri yang menjadi urus dia sebagai pemerintah agama setempat untuk mengambil tanggungjawab untuk menghormati Al-Quran ini. Maknanya saya yakin di seluruh negara telah ada pusat-pusat pelupusannya sendiri. Jadi sebab itulah untuk memuliakan Al-Quran ini diambil tanggungjawab itu, dan sekiranya ada yang di rumah tadi, di masjid, di sekolah, pergilah ke pejabat agama yang berhampiran dan bincangkan. Di sekolah saya macam mana, di masjid saya ada spanduk dan seumpamanya, macam mana kami nak lupuskan. Jadi dibincangkan kaedah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini demi isu penghormatan, insya-Allah, ihtiram kita kepada Al-Quran. Jadi sebab itulah tanggungjawab itu sememangnya pada pihak berkuasa agama negeri. Jadi sebab itulah sekiranya ada, janganlah kita malu untuk bertanya, kerana takut-takut ianya menjadi satu tuntutan kepada kita. Betul. Sebenarnya ia akan menjadi isu akidah sekiranya tidak disempurnakan, dan salah satunya ianya adalah satu fardu kifayah yang mesti kita ambil tanggungjawab. Betul. Untuk kita melaksanakannya. Allahuakbar. Masya-Allah, terbaik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya daripada Casey. Soalannya, bagaimana adab kita dengan Al-Quran? Pertanyaan saya, bolehkah kita menulis di atasnya dengan tujuan untuk belajar tajwid atau sifat-sifat Al-Quran? Kerana kalau kita menulis di halaman lain, kita akan terlupa. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Casey atas soalan yang sangat baik berkenaan dengan boleh tak kita tulis ataupun kita conteng Al-Quran untuk kita belajar tajwid dan sebagainya. Ustaz, persilakan. Ya, terima kasih Casey yang bertanya ni, ya. Maknanya menuliskan sesuatu di atas Al-Quran ini ianya dibolehkan kerana maslahah. Kerana maslahah. Maslahah. Pertama sekali, pastikan Quran itu kita yang punya. Betul. Memang Quran itu kita yang punya, kita beli untuk kita belajar, dan untuk kita tandakan, misalnya kita tulis ini hukum tajwidnya, ini hukum tajwidnya, ya. Dan maknanya kita menggunakan tanda-tanda alamat yang mudah dikenal. Janganlah lukis muka macam ni, kalau ni tak faham lukis emoji macam ni, ya. Itu tak berkaitan dengan itu Al-Quran. Tidak berkaitan, ya. Maknanya itu tidak dibolehkan. Maknanya jangan sampai mengubah makna Al-Quran. Benar. Kita tak faham, kita dengar kuliah agama ni, kita bulatkan, kita buat tanda soal. Akhirnya orang tak tahu, apa hal ni, dia tengok ayat ni dia buat tanda soalan kan. Mentang-mentang kata boleh. Jadi jangan sampai timbul fitnah kepada tulisan dia tadi, bagaimana dia hendak menandakan, dan untuk kegunaan sendiri saja. Bukan Quran wakaf. Janganlah dia dengar ustaz tak faham, dia pegang Quran, dia tulis kat situ, lepas tu dia buat tanda soalan besar, dan akhirnya timbullah fitnah, ya. Akhirnya orang kata ini dah ada serangan fizikal kepada Al-Quran dan seumpamanya. Jadi itulah antara yang dituntut, dan pastikan kita menggunakan alamat-alamat yang betul, ya. Penandaan yang betul, maknanya memang kita dituntut untuk menuntut ilmu tadi dalam bab soalan yang sebelumnya, insya-Allah. Macam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, tetapi masih lagi kita tertakluk kepada adab untuk menghormati Al-Quran itu, masih lagi tertakluk kepada soalan ini. Ada kaedah-kaedah dia Ustaz. Macam contoh kita tengok Quran tafsir ini Ustaz, Ya. Boleh saya berdiri, ya? Kalau kita lihat Quran tafsir ini, bagaimana dalam surah Al-Baqarah ni, Ya. kalau kita tulis, perlu tak tulis di ataupun ditulis di atas ayat Quran ni, ataupun ditulis pada
tafsirannya saja Ustaz. Macam mana kaedah? Ada tak kaedah-kaedah dia? Seeloknya ditulis tidak pada ayat yang telah termaktub itu. Kerana ayat-ayat ini telah disemak oleh pihak berkuasa kita, pihak Lujnah Tahsih Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita takut-takut sekiranya ditulis di atas itu, maknanya takut timbul nanti ada perubahan pada ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya kalau kita letak stiker-stiker, ada contoh kat sini, kita letak stiker begini boleh Ustaz? Itu dibolehkan. Dibenarkan? Itu dibenarkan. Dia tidak terkena kepada fizikal ayat itu sendiri. Masya-Allah. Namun tidak menjejaskan apa-apa tidak lah. menjejaskan. Bergantung kepada niat kita, apa kita nak buat dengan Al-Quran. Tidak menjejaskan. Masya Kadang-kadang Allah. kita benci kepada satu ayat tu, contohnya wa qarun wa fir'aun wa haman, kita cancel. Aku tak suka dengan ni, musuh Boleh Allah ni. cancel. Kita tak tahu, Allah maknanya terbatas di situ. Jadi di situlah ya, maknanya penghormatan itu tetap penghormatan, Al-Quran tetap Al-Quran. Yang kita tak faham tu, kita carilah kaedah terbaik. Kerana itu bukannya darurat di dalam kita menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Cahaya Nur. Soalannya, apakah hukumnya membaca Al-Quran sambil berbaring? Contoh seperti membaca Al-Quran di dalam handphone sambil berbaring. Adakah dikira tiada adab dengan Al-Quran jika membaca sambil berbaring? Terima kasih kepada Cahaya Nur atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Cahaya Nur ya. Bercahaya kita dengan Al-Quran insya-Allah. Ya. Apakah hukumnya apabila kita membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring? Ditambah di sini menggunakan handphone. Ya. Jadi kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maknanya disebutkan di dalam ayat ini mereka yang mengingati Allah ya, dalam keadaan berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Dan di dalam tingkatan zikir, membaca Al-Quran ini adalah zikir yang tertinggi. Jadi sebab itulah kalau kita kembali kepada soalannya, dibolehkan. Maknanya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Cumanya kalau tidak ada sebab, tidak ada keuzuran, maknanya seeloknya kita duduk dalam keadaan yang lebih beradab lah. Kerana ada setengah orang ni, dia tak dapat tidur, dia baca Quran. Bukan dia macam mana. Dia tu jadi macam pandangan umum kata baca Quran ni boring. Kalau kau baca mesti kau tidur. Jadi akhirnya kalau dia baring baca Quran lah tu. Kalau dia baca Quran, baring lah tu. Maknanya dia tak ada mencari kaedah yang terbaik untuk dia membaca Al-Quran itu dalam keadaan yang lebih duduk, bersedia dan seumpamanya. Ianya dibolehkan, tidak menjadi masalah. Maknanya berdasarkan kepada ayat ini, maknanya dengan niat kita ini mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita sudah berada di penghujung siaran TV9. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit kesimpulan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, berkenaan dengan adab dengan Al-Quran. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Dai Fahmi untuk pengakhirannya. Berdasarkan kepada apa yang telah kita bicarakan tadi, kita tanya diri kita, bagaimanakah hubungan kita dengan Al-Quran ini? Sejauh manakah hubungan kita dengan Al-Quran? Di manakah kedudukan kita dengan Al-Quran? Adakah Al-Quran ini berstatus hobi kepada kita? Adakah Al-Quran ini hanya kita baca pada bulan Ramadan? Betul. Adakah Al-Quran ini hanya menjadi bacaan, contohnya seperti tadi pada malam Jumaat? Betul. Adakah ianya hanya menjadi penghias rumah kita? Menjadi hantaran untuk perhiasan untuk majlis-majlis kita? Ataupun ianya menjadi satu option, satu pilihan? Apabila kita sakit, baru kita nak pergi cari ayat-ayat syifa dan seumpamanya. Jadi itulah menunjukkan hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi sebab itulah dalam keadaan ini, dalam kita melihat dalam trend, contohnya dalam konteks negara kita, berapa banyak masyarakat kita ini menghadapi masalah tentang kemurungan, masalah mental dan seumpamanya. Apa yang kita cari? Bagaimana penyelesaiannya? Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran? Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Maknanya apabila Al-Quran itu sebagai zikrullah yang tertinggi itu, apa jaminannya? Menenangkan jiwa. Benar. Dan sesungguhnya jaminan Allah apabila kita mengingati Allah SWT akan tenang jiwa kita. Adakah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai penenang kepada jiwa kita? Jadi kita ingat,
Kita dalam kehidupan kita ini, kita selalu memikirkan benda yang tidak membawa manfaat kepada kita. Kita fikirkan satu hari nanti kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita risaukan? Kita risau apa yang aku nak tinggalkan kepada anak-anak aku. Apa yang aku nak beri, bagaimana dia orang nak hidup, aku tak ada. Tapi kita tidak fikir apa yang kita nak bawa apabila kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di dalam hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Maknanya bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ianya akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat untuk pembacanya. Ialah peneman kita sebenarnya. Di hari akhirat yang penuh kelam kabut, yauma la yanfa'u ma'lu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi itulah ya. Sebab itulah pentingnya, mudah-mudahan kita semua akan menjadi golongan yang akan mendapat rahmat Al-Quran, akan mendapat kebaikan daripada Al-Quran. Amin. Dan yang paling utama, kita akan mendapat syafaatnya dan berkumpul kita semua penonton pada hari ini dan kita semua insya-Allah di syurga Allah SWT dengan rahmat dan syafaat Al-Quran. Amin, amin, amin. Jadi Ustaz, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, saya persilakan kepada Ustaz untuk membacakan doa ringkas. Persilakan. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, para guru kami, ya Allah, seluruh ahli keluarga kami, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah, segala kebaikan, ya Allah, daripada apa yang kami laksanakan, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu syafaat buat kami, ya Allah, syifa buat kami, ya Allah. Berteman dalam kehidupan kami, ya Allah. Berteman dalam kehidupan kami, perjalanan kami ke akhirat menuju-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau masuklah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah, dengan berkat Al-Quran, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Allahumma ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkau anugerahkanlah segala kebaikan yang ada di dalam Al-Quran, ya Allah, kepada kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Janganlah Engkau golongkan kami, ya Allah, di kalangan hamba-hamba-Mu yang Engkau murkai di dalam Al-Quran, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah, daripada golongan yang Engkau murkai di dalam Al-Quran, ya Allah. Berkenankanlah doa kami ini, ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Memberi, wahai Tuhan yang Maha Mengasihani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, alhamdulillah kita telah berakhiri program kita dengan bacaan doa daripada Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Ustaz Abdul Rahim Rashid. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian daripada saya, Da'i Fahmi. Sambung amanat Nabi, perbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.